Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya hendak berkongsi satu cerita dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Jiran Itu Ialah Dia. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Swilan. Jason suka memerap di rumah dan menolak untuk keluar rumah dan bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merunsingkan ibunya. Manakan tidak, Jason sanggup memerap di rumah sehari suntuk daripada bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Suatu pagi, Swilan bertanya kepada Jason tentang sikapnya yang asyik terperap di rumah sahaja. Swilan berasa risau akan sikap anaknya itu. Pertanyaan ibunya itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu walaupun pelbagai nasihat telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Swilan cuba untuk memujuk Jason supaya bergaul dengan jiran mereka. Beliau menyuruh Jason agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia mengatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Swilan menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason itu. Suatu petang, seorang daripada anak jiran Swilan, Rahman, menghantar bubur jagung yang dibuat oleh ibunya ke rumah Swilan. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu, Rahman menyapa Jason dan bertanya akan kabarnya. Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepada Jason. Namun, dia hanya menjawab soalan tersebut secara indah tak indah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dari rumah Jason dengan perasaan yang kecewa. Ketika di sekolah, pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugasan sejarah secara berkumpulan. Jason ditempatkan dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Jason tetap tidak berubah dan dia hanya mendiamkan diri umpama keresumbang. Rahman berusaha untuk membuat Jason bercakap. Namun usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan litar pintas yang berlaku di bahagian atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan yang berada di luar rumah teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu.
Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman segera meluru ke dalam rumah Jason untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak peduli akan api yang menjulang tinggi di dalam rumah. Jason menjerit meminta pertolongan apabila tersedar daripada tidur. Tanpa mempedulikan api yang sedang marak, Rahman lantas mengangkat Jason. Dia membawa Jason keluar dan menutup badan menggunakan selimut tebal agar terlindung daripada bahang api. Walaupun terkena bahang api yang kepanasan, Rahman tidak mempedulikannya demi menyelamatkan rakannya itu. Rahman meletakkan Jason di tepi padang. Dia melihat keadaan Jason yang masih lagi lemah dan berada dalam keadaan trauma. Rahman menenangkan Jason. Ibu Jason Swilan memeluk erat anak kesayangannya itu. Dia amat terharu dan berterima kasih kepada Rahman kerana telah menyelamatkan anaknya. Jason dibawa ke hospital dengan menaiki ambulans. Keesokan harinya, Rahman melawat Jason di hospital. Jason terharu dan hampir menangis menerima kehadiran Rahman. Dia memeluk Rahman dan mengucapkan terima kasih kepada Rahman kerana telah menyelamatkan nyawanya. Sesungguhnya Rahman ialah kawan dan jiran yang amat prihatin dan begitu baik. Dia memohon maaf atas sikapnya yang selama ini begitu dingin dan tidak mempedulikan Rahman. Rahman gembira kerana Jason sudah sedar akan kesilapannya. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlulah bersikap ambil peduli, prihatin dan baik hati dengan rakan dan jiran kita. Kita juga perlulah menjalin hubungan yang erat demi perpaduan dan kesejahteraan kerana kawan yang baik akan membantu kita tatkala kita dalam kesusahan. Ini amat bertepatan dengan peribahasa. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Sesungguhnya perpaduan menjadi tonggak kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.